Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita sambung Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulamul Mubtadi. Masih lagi pada perbahasan apa ni? Perkara yang wajib atas segala wali muka surat 38 Jawi, 51 Rumi. Kita membahaskan tentang apa yang wali wajib buat. Wali ada dua. Yang pertama wali keluarga, ayah dan ibu. Yang kedua wali masyarakat, iaitu ketua pemerintah. Dua-dua tu namanya wali. Satu wali dalam rumah, iaitu ibu bapa. Yang kedua wali masyarakat, iaitu pemerintah. Kita tengah bahas wali dalam rumah dulu. Wali dalam rumah, iaitu ibu dan ayah dia. Yang mana ibu dan ayah ni wajib untuk suruh anak dia sembahyang pada umur 7 tahun. Umur 7 tahun je wajib suruh. Bukan wajib sembahyang, wajib suruh. Anak tu tak sembahyang tak berdosa, 7 tahun mana boleh balik lagi. Tapi walaupun anak tu tak sembahyang tak berdosa, tapi kalau mak ayah dia tak suruh, mak ayah berdosa. Berdosa kerana tak suruh. Anak tak berdosa kalau dia tak buat sebab 7 tahun. Dan yang hendak disuruh tu adalah suruh sembahyang, bukan sekadar suruh. Termasuk juga rukun dan syarat pun kena ajar. Ajar sembahyang, ajar rukun-rukun dia apa, ajar syarat-syaratnya apa. Rukun yang 13 tu lah. Dan ajar syarat-syaratnya. Syarat tu apa? Wudu, suci daripada najis, istinja, basuh kecil, basuh berak, semua tu ada kena mengenai dengan sembahyang. Kalau dia tak sah, basuh berak tak reti, sembahyang jadi tak sah kan. Yang berkaitan dengan tutup aurat, semua kena ajar lah. Sebab kalau tak tutup aurat dengan sempurna, tak sah sembahyang kan. Jadi bukan sahaja kena ajar anak, bukan sahaja kena suruh anak solat 5 waktu, kena juga ajar macam mana nak solat, rukun-rukun dia, Fatihah lah apa semua, tahiyat apa semua. Dan juga kena ajar syarat-syarat dia, menyuci najis, tutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Dan kena ajar juga perkara yang membatalkan dia. Jangan buat macam ni nanti batal sembahyang. Tu disebut tu. Batal pun kena ajar juga. Tapi biasa mak ayah dia tak ajar yang tu, dia yang suruh je. Pergi sembahyang. Tapi tak ajar pun. Kalau yang macam ni batal, macam ni tak boleh, macam ni tak boleh, macam ni tak boleh. Tak ajar pun. Tak lepas lagi kewajipan, berdosa lagi mak ayah. Yang tak ajar anak. Ajar dah, ajar apa? Ajar sembahyang. Ajar tak perkara yang membatalkan. Kalau macam ni batal, macam ni batal. Tak ajar, tak sempurna lagi, berdosa lagi. Walaupun anak tu dah sembahyang.
Lepas tu apa lagi? Syarat-syarat tutup aurat ajar tak? Sebab nak sembahyang mesti tutup aurat. Buatnya terbuka aurat, terbatal sembahyang dia. Kena ajar tentang tutup aurat. Basuh kecil, basuh berak ajar. Bukan basuh kecil, basuh berak sekadar basuh gitu aja. Basuh yang menepati syarak lah. Ada budak sampai ke, tak tahu lah, sekolah rendah lah. Basuh kecil tak kerti lagi. Mak ayah katanya mak ayah dah ajar. Tak kerti macam mana. Lepas dia kecil, lelaki, lepas tu dia ambil gayung tu, dia celup, pluk gitu. Tercelup pun tak najis lah, habis semua. Kata mak ayah ajar dah. Tu bukan basuh. Kalau macam tu, lepas tu ambil wuduk sembahyang tak sah. Dia celup gitu. Ada pula celup orang jigu. Nak jigu pula jangan bagi meleleh, kena peha, kenapa? Semua tu kena ajar. Jadi dia ajar anak dia masa lepas mandi. Lepas mandi dia ajar anak dia cara basuh dia gini-gini. Lepas mandi tak apalah jigu gitu, lepas tu jigu. Kalau masa bukan mandi, dia pun jigu gitu, meleleh, kena menyebabkan sembahyang tak sah. Berdosa mak ayah. Jadi bukan ajar sembahyang je, ajar cuci najis, ajar tutup aurat. Tu kat belakang ni, kalau pakai t-shirt pendek sikit, masa nak sujud kan terangkat belakang ni. Kalau nampak punggung dia tu, pakai seluar pula bawah tu, nampak situ, tak sah, kena ajar lah tu. Kena ajar. Perkara yang membatalkan. Pada umur, bila ni? Pada umur 7 tahun dah. 7, 8, 9. 3 tahun ni ajar. Ajar saja, tak boleh pukul. Ajar saja. Cakap, ajar. Nasihat. 3 tahun. 7, 8, 9. Lepas tu kalau dia tak buat, suruh dia kotak. Bukan suruh dia semayang aja, suruh dia kotak sekali. Kalau dia tak buat, suruh dia, ganti. Kenapa pula? Tak semayang subuh tadi. Semayang subuh apa sekarang dah pukul 3 petang? Memanglah 3 petang, tapi subuh tadi tak semayang, 3 petang pun kena semayang juga. Semayang. Kalau boleh suruh dia semayang. Siap dengan kunut-kunut. 3 petang. Supaya lain kali dia tahu, aku tak ada tinggal subuh. Kalau aku tinggal pun pukul 3 petang, pukul 4 petang, malam sekarang kena semayang lagi bila ayah aku balik kerja. Bila mak dia report dekat ayah dia, anak tadi tak semayang subuh. Ayah dia lepas semayang isyak, panggil, semayang subuh. Pukul 10 malam. Akhir sekali, kalau macam tu lah punya ayah dia buat dekat anak, rasa-rasanya, agak-agak lah, anak tu tinggal lah semayang. Tak tinggal lah, dia kata, semayang je lah subuh. Ngatuk ni, alah semayang je lah. Lepas tu tidur lah. Nanti kena semayang kau, ayah balik pukul 10 malam, nanti kena semayang pula. Subuh pukul 10, duduk Allah mahdi ni, mana ada air. Alah semayang je lah, lepas tu kita tidur balik. Contoh. Kalau duduk, biarlah, qadha. Bukan, dah benda dah lepas dah. Dah habis semayang dah. Waktu pun dah habis. Biarlah. Jadi budak tadi dia kata, tak apa. Kita nyorok-nyorok sampai habis waktu. Lepas habis waktu, kia halal. Itu yang jadi budak tak semayang. Faham? Dengan kotak-kotak sekali. Dengan semua sekali kena ajar. Umur 7 tahun. 7, 8, 9. Dan 7, 8, 9 ni hanya boleh menakutkan dia dengan pukulan. Aku pukul. Tapi tak boleh pukul. 7, 8, 9 tak boleh pukul. Cuma takutkan dia je. Nampak watan tu? Tapi tak pernah kau sentuh lagi. Masa tu. 7, 8, 9. Okey. Itu yang lepas lah. Okey. Masuk kita yang malam ni, cerita yang tadi tu adalah ulangan sikit yang lepas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan tiada wajib disuruhkan kanak-kanak yang belum lagi berumur 7 tahun. Tak umur 7 tahun, tak wajib suruh. Nampak kita punya perangai. Kita punya pelik. Nak perasan tak? Kalau kita baca ni perasan tak apa pelik kita? Umur tak sampai 7 tahun, tak payah suruh. Walaupun, dan jika ia memayis dahulu daripadanya sekalipun. Umur 5 tahun cerdik dah. Pun tak wajib suruh. Pun tak wajib suruh semayang. Umur 6 tahun cerdik dah. Pun tak wajib suruh semayang. 7 tahun baru wajib. 7, 8, 9 wajib suruh. 10 suruh dan keras. 11, 12. Itu sekolah menengah, bab lain pula. Ni sampai sekolah rendah saja kita kira dulu. Tengok tak kita pelik kita. Anak yang 5, 6, 7 ni sibuk buat mari. Padahal itu tak payah semayang pun tak apa. Yang buat mari ni 7, 8, 9 ni. Buat mari untuk suruh semayang ni. Tapi kita 5, 6 tahun sibuk buat mari. Buat apa? Tak suruh pun tak apa. Dia dah pandai dah semayang. Dah pandai sekalipun. Tengok. Tiada wajib disuruh kanak-kanak yang belum umur 7 tahun.
Dia nak bawa datang masjid surau, ajar dia elok-elok, 789, umur 789, ajar dia elok-elok. Tengok, dia boleh tak? Boleh ni, bawa. Tak boleh, jangan bawa lagi. Bawa datang, nampak boleh, bawa datang. Biasalah budak. Standard lah. Cuma, kita kena ajar dulu di rumah. Gini. Angguk. Sampai-sampai, lagi juga. Budak, biasalah. Tapi soalannya, salah tak kita? Nak kata kita salah atau tidak, tengok, ada ajar tak? Ada, tapi dia jadi juga. Biasalah budak-budak. Okey, tak ada masalah. Yang tak naknya, tak pernah ajar, alah, budak-budak, biasalah. Itu masalah. Itu masalah. Budak memang dia tak reti duduk diam. Tu nama budak. Kalau duduk diam, cek doktor takut nyakit apa kata. Duduk diam. Dia memang gitu. Tapi kita naknya ajar dulu, baru dia tahu benda tu dia buat tu salah. Cukup dah. Dia buat juga, budak dia akan buat juga. Lagi je lagi. Tapi salah ni. Lagi lah. Brom lagi. Mana dia tahu salah? Ayah dia pesan dekat rumah siap-siap dah. Nanti jangan berlari, jangan lalu depan orang semayang, duduk semayang elok, jangan gurang dengan kawan. Gitu gini. Dia tahu itu yang kena buat. Tengah semayang, gong kawan dia. Tapi dia tahu ketika dia buat tu salah. Cukup dah. Takkan kita nak halang budak tu daripada datang sebab dia main gitu. Budak biasalah. Soalannya, ada tak kita halang? Ada ibu bapa, dia tak ajar pun. Lepas tu dia kata, biarlah budak-budak. Tu salah tu. Kerana budak tu buat dalam keadaan tidak rasa bersalah. Itu salah. Biar dia buat, rasa bersalah. Dan dia buat juga, tak ada masalah. Nayalah, dia pun nak main masjid juga, walaupun dia budak. Biar dia buat apa saja dalam masjid, dia melompat, dia berlari apa, yang dia tahu dia salah. Macam mana dia nak tahu dia salah? Dia otak kecil lagi, umur 7, 8, 9. Kena pesan banyak kali ya. Bagi tahu, salah. Sampai-sampai hilanglah salah dalam kepala tu. Lagi standard budak. Jangan kita tak ajar dia, kemudian dia buat hal dalam masjid surau, kita kata biasalah budak-budak. Itu kita yang salah. Malah silap-silap berdosa kita. Okey. Ini umur 6 tahun, 5 tahun sibuk buat mari. Bila dah besar sikit, umur berapa? Umur 10, 11, 12, tak buat mari pula. Itu yang kena buat mari sungguh-sungguh. Umur 13, 14, 15, lagi kena buat mari. Ini yang kecil-kecil tu. Yang duk pakai pampers lagi. Yang umur 5, 6 tahun tu, itu tak payah buat datang pun tak apa. Kalau buat datang pun tak apa. Tapi tengok, adakah kita, bila dia buat tu dia rasa bersalah. Jika dia buat tu dia boleh rasa bersalah, tak apa. Biasalah budak-budak. Kalau sunyi je, puas agak. Dia biarlah bising-bising. Tapi, bising dalam keadaan dia rasa bersalah. Bila dia tengok ayah dia, senyap. Mana dia rasa bersalah tu? Patut kawan dia sebelah, lupa dah ayah. Tak apa budak. Bila dia buat dalam keadaan tidak rasa bersalah, sebab tak pernah dipesan banyak kali, malah tak pernah dipukul ke apa ke, di rumah dicubik ke apa, pesan marah ke, tak pernah. Nanti sampai besar dia buat perangai macam tu. Perangai macam mana? Dah tua pun dia akan buat perangai macam tu. Perangai macam mana? Dia masuk masjid, tak ada adab. Sebab dulu kecil-kecil lagi dah tak ada adab. Kalau yang kecil-kecil nakal juga, tapi tahu benda itu salah dia buat juga, dia besar sikit, dia cerdik, dia akan beradab. Itu beza dia. Okey? Dan dipukul akan keduanya. Keduanya maksud lelaki dan perempuan. Kanak-kanak, budak-budak yang lelaki yang perempuan kena pukul. Bila kena pukul anak ni? Tadi umur 7, 8, 9 suruh jangan pukul. Kalau nak pun gertak je. Nak kena rotan. Tapi tak boleh pukul. 7, 8, 9 tak boleh pukul. Pukul rosak hidup dia. Tak boleh pukul. 7, 8, 9 tak boleh. Umur 7, 8, 9 tak boleh. Rosak dia. Suruh aja, gertak boleh. Gertak boleh. Sebab tu dia kata menakutkan. Menakutkan budak tu boleh, tapi jangan pukul. Okey, dipukul. Dipukul pula umur berapa? Dan dipukul akan keduanya, yakni akan kedua kanak-kanak lelaki dan perempuan tadi, atas meninggalkan dia. Kalau tinggal semayang, kalau semayang pukul berapa? Dah tinggal, dah suruh tinggal juga, pukul. Yakni meninggalkan sembahyang, dan jika ada sembahyang itu qada sekalipun. Tengok. Dah tinggal sembahyang, marah. Tinggal sembahyang subuh marah, dan suruh qada, katalah pukul 8 pagi. Kita pergi kerja. Balik-balik tanya rumah, dia qada? Tak qada. Kena marah. Malah kalau kita nak qada pukul 6 petang tu, pukul. Bukan sembahyang tunai aja, qada pun pukul. Kalau dia lepas marah, dia buat, janganlah pukul. Sebab ada budak, bila marah,
Dia terus baik. Lepas tu dia buat balik. Marah, dia terus baik. Okey lah, yang tu jangan pukul. Ini marah pun suruh buat. Suruh tak mau buat, baru pukul. Ada ke? Ada. Ada yang kena marah. Tak peduli. Ada yang pukul baru jalan. Macam bapak dia jugalah. Habis ikut baka siapa lagi? Baka pak dia lah. Kata asal lah nakal sangat anak aku. Tak payah. Tak payah. Allah balas benda tu. Dia kecil-kecil macam mana? Tak payah cerita. Jadi pandai-pandai lah. Nak marah lebih-lebih pun tak boleh kan? Tapi marahlah juga. Sebab Nabi suruh pukul. Pukul. Kalau tak qada semayang. Dan suruh dia qada sekarang juga. 6 petang lah. Baru balik kerja ni. Penat. Nak juga minum-minum air. Makan-makan kuih sikit. Penat balik kerja ni. Jangan. Bagi dia tahu benda ni penting. Panggil dia. Dia tengah main bola. Panggil dia. Kenapa tak qada tadi? Sedangkan tadi bangun pukul 8 kan. Ayah dah suruh qada kan. Dah marah dah kan. Oh nak main bola. Cepat balik rumah. Tak nak. Apa lagi. Adalah cara-cara sebut cara nak pukul nanti. Tu qada juga. Kalau dia kata, ya okey. Balik. Marah-marah biasalah budak-budak. Gitu-gitu. Ambil wuduk semayang. Pergi main bola balik. Bukan orang tak bagi main bola. Dia faham benda tu. Lepas habis semayang pukul 6, 6.10 habis dah. Campur ambil wuduk, basuh kaki semua. 6.10 selesai dah. Pergi. Tak usah ada rumah. Pergi main bola. Dia kata, bukan ayah aku tak bagi aku main bola. Dia boleh fikir sendiri. Alah, budak umur 10 tahun. Baru dia tahu, oh gitu. Okey. Okey. Dan dipukulkan keduanya, laki perempuan tadi, kerana meninggalkan satu syarat daripada syaratnya. Oh, tinggal syarat pun kena pukul. Syarat apa? Syarat sah semayang. Menghadap kiblat, ambil wuduk. Mandi wajib tak adalah budak lagi. Menutup aurat ketika semayang tu. Apa lagi? Suci daripada najis. Apa lagi? Tu je. Ada lagi syarat dia. Benda tu lah. Dia semayang, dia letak sejadah dia ikut dan. Patut elok-elok nak bagi tahu sini kiblat, ikut dan dia letak. Bila kita tengok, apa saya semayang kat sini? Semayang kat sini tadi. Semayang baik. Malah ada semayang dah tadi. Tak boleh kena semayang sini. Tak nak, pukul. Sebab dia tinggalkan syarat. Syarat pun kena pukul. Umur 10 Umur 10. Ataupun tak ambil wuduk. Dia masuk bilik air, dia buat bunyi. Betul dia buat-buat. Kita tengok, tumit tak kena. Tengok, siku tak kena. Pandai budak-budak sekarang. Budak-budak dulu, nak semayang, masuk, ambil wuduk, basuh, tak tahu ya ke tak, masuk bilik, tutup pintu, rumah dulu kan kayu. Dia buat, deng. Tunggu agak-agak, deng. Tu rekat kedua dah. Deng. Padahal kaki dia, tu budak dulu punya cekedek. Macam biasa buat. Budak sekarang lain. Budak sekarang. Jadi tengok, tak cukup ni. Lepas habis semayang, mari sini. Kenapa tak basah sini? Kenapa tak basah kat siku masa ambil wuduk? Kenapa tumit tak kena? Dah semayang dah lah, kira boleh lah tu. Tak boleh, ambil balik, semayang balik. Tak nak. Buat ambil balik, marah. Tak nak. Bom, pukul. Bukan suruh semayang. Ini mak ayah, gilah semayang. Gilah. Cepatlah lagi semayang. Nak ambil waktu dah ni. Dosa. Pergi ambil semayang. Tak tahu macam mana. Main macam tu aja. Mana cukup? Syarat dia macam mana? Dia sempurnakan ke tidak? Kalau tengok dia semayang, terbuka auratnya. Kalau perempuan terselak betih ke apa ke kan. Kalau lelaki mungkin terlondeh sikit ke seluar, budak-budak kan. Suruh semayang balik. Sebab terdedah aurat batal. Tak nak semayang, pukul. Pukul. Kalau tak nak semayang balik. Sebab meninggalkan syaratnya. Dia ada najis. Najis dia dekat betih ke, kat lutut ke najis. Basuh najis tu dulu. Lepas tu ambil wuduk semayang. Tengok-tengok dia tak basuh najis. Tak sah semayang tu, semayang balik. Basuh dulu. Tak mahu semayang sekali cukup lah. Pukul kalau tak nak dengar. Bukan suruh aja. Kerana meninggalkan satu daripada syarat-syaratnya. Bila ni? Kemudian selepas daripada berumur keduanya 10 tahun. Lepas 10 tahun baru pukul. Maknanya 7, 8, 9 suruh aja jangan pukul. Marah macam mana pun jangan pukul. 10 tahun pukul. Tak marah pun pukul. Jangan pukul kerana marah. Jangan tak pukul kerana tak marah. Pukul kerana Nabi suruh. Mana Nabi suruh ke? Ya.
Kerana hadis yang sahih iaitu murus sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Menyuruh oleh kamu akan kanak-kanak dengan sembahyang apabila sampai 7 tahun, 7, 8, 9. Dan apabila sampai 10 tahun maka pukul oleh kamu akan dia atasnya kalau dia tak sembahyang. Nabi suruh. Dia tak sembahyang, tak marah pun. Umur 9, hati tak ada marah pun. Tak ada marah, tak payah pukul. Tidak, pukul juga. Pukul bukan sebab marah. Umur 8 tahun, suruh sembahyang, tak sembahyang, marah. Aku nak pukul sebab marah. Hei, tak kena pukul. Kenapa? Pukul bukan sebab marah. Tak pukul bukan sebab tak marah. Pukul sebab Nabi. Nabi suruh. Dapat pahala pukul anak tu. Tapi niat adalah tengah marah jangan pukul. Tiba-tiba marah. Aku suruh banyak kali tak. Marah. Mari marah, stop. Jangan pukul. Masa tu umur dia 10 tahun. Jangan pukul. Minum air dulu. Borak dulu dengan dia. Macam mana? Sekolah dia okey. Kata beli buku tak? Oh, bawa. Dah 2 jam rasa lega sikit. Ambil rotan. Sepak. Ambil dengan tangan dia. Pak. Apa hal tiba-tiba ni? Dah baik lah. Baik sekali lain aku pukul. Ni pun tak sembahyang tadi. Sembahyang. Ayah aku. Tadi marah. Lepas tu sejuk. Baik. Tiba-tiba pak kena pukul lepas 2 jam. Baru dia tahu pukul tu bukan ayah nak pukul aku. Ayah sayang kat aku. Dia pukul sebab Nabi suruh. Betul, pukul tak boleh marah. Kalau ada marah, syaitan ada kat situ. Bila ada syaitan kat situ, pukulan itu bukan mengajar dah. Bukan mendidik dah. Pukulan lepas geram. Bila macam tu, tak berkesan. Pukulan tu dengan niat mendidik. Aku nak didik. Aku nak didik anak. Aku nak didik. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Baru jadi. Kalau geram, tak dengar cakap aku. Syaitan dah. Aku pukul sebab tak dengar cakap. Aku pukul sebab dia degil. Habis. Tak jadi mendidik. Sebab tu setengah ulama dia pukul anak dia niat dulu dengan mulut. Macam nawaitu usolli tu, macam tu. Tapi ikut bahasa Melayu kalau ulama dulu. Sahaja ni akak ni, semua tak nak dia pun. Sahaja aku pukul anak aku kerana Nabi suruh, kerana Allah Taala. Yang nak pukul tu lagi habislah. Merata dah lagi. Tak apa. Niat gitu. Baca kat mulut sebab takut pukul sebab geram. Pukul sebab geram, nanya kat budak tu, tak ada kesan pun. Dia sakit hati lagi ada. Kalau kita pukul kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi suruh, dia tak rasa marah kat kita. Sebab kita buat bukan kita nak buat, Nabi suruh. Tu beza dia. Kalau kita lepas geram, geram tu akan masuk dekat anak tu jadi tak berhati, memberontak dalam hati. Kalau kita pukul kerana Nabi suruh pukul, dan kita tak ada rasa marah pun. Tak rasa marah pun. Maka pukulan tadi dia akan menyedarkan, mendidik anak tu. Tak percaya buat. Niat kat hati, sahaja aku pukul anak aku kerana Nabi suruh. Lillahi ta'ala. Kepuk. Pukul. Tapi tak adalah cara pukul dia. Bukan nak hudu anak. Sebat 1 kali. Nak hudu pun, letak kitab dekat celah tiap, tak jatuh pun masa sebat. Itu hudud. Zina ke, apa ke. 100 kali tu kan. Gini. Angkat gini habislah. Lainlah yang tukang sebat yang bukan Islamik kan, bukan Islam. Yang pancung orang, yang gantung apa? Algojo apa nama? Yang tu itu gini. Yang dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan 3 sebatan. Tu sebat tu macam mana tu? Ni. Tiba-tiba kata hukum Islam macam kerah. Kerah apa? Kepik molek Kepik. Kerah lagi. Mendidik. Tiba-tiba nak pukul anak gini. Kuat pada huduk nak mendidik ke nak apa ni? Dia dia berzina. Zina. Boleh. Tapi bukan mati waktu itu. Selepas kesan daripada itu. Memang kena sebat 100 kali boleh mati kalau tak kuat. Boleh. Kesan daripada itu dia boleh mati. 100 tu. Kalau 10 pun tidur nerak apa sebulan. Tak tahu ada orang yang kena sebat punggung tu. Dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara, 10 sebatan lah. Sebulan tidur gini. Nerak. Tak boleh. Aduh. Soyok kulit. Sebab dia sebat yang pertama sini,
Yang kedua tu mesti kena tempat juga, tempat yang sama. Ketiga, keempat, kelima kena tempat yang sama. Tu yang apa? Yang bukan Islamnya lah, bukan Islamik, bukan Islam. Hukuman memang sangat zalim. Islam nampak takut tapi tak zalim. Nampak takut. Tak takut ke? Takut nampak. Jadi sebab tu hukuman Islam dia mendidik. Menimbulkan ketakutan dekat hati orang. Dia timbul 90. Macam ni 90? Oh macam ni. Macam ni lah. Macam ni eh. Boleh eh? Allah. Ini okey, itu nak pukul orang bersalah tau. Anak-anak. Takkan nak pukul macam tu juga. Takkan nak pukul macam tu juga. Pukul mendidik maknanya pukul. Fahamlah macam mana. Ini tak, dia nak lepas geram kat anak dia. Ada pula Nabi suruh pukul, dia pukul sebab dia geram. Lepas perang, puas hati aku. Loh, siap cakap lagi puas hati. Kau pukul sebab nak puas hati kau sendiri. Apa punya bapak dah. Itu yang anak rasa dalam hati tu. Membengkak dalam hati. Siap, orang tua ni tua nanti, siap. Bukan muda ni, aku besar nanti. Mu tua, siap mu. Tu jadi macam-macam. Pukul, niat kat hati kerana Nabi suruh pukul. Bukan kerana geram, bukan kerana tak dengar cakap, bukan. Dan yang rajahnya yang apa rajah yang sahih boleh tak? Pukulan itu sekadar hajat juga. Hajat je. Dan jika banyak sekalipun, hajat je. Maksudnya bertujuan nak bagi dia rasa pedih je. Bukan nak meninggalkan parut. Nak bagi rasa pedih, dia tahu benda tu penting. Itu aja, hajat juga. Yang pukul tadi tu yang dinamakan pukul. Cukup dah. Janji nama sah dinamakan pukul. Cukup. Kalau macam ni sah tak pukul? Ambil ni. Sah tak kita pukul? Tak sah pukul. Tak sah kau pukul. Macam ni sah? Janji sah pukul cukup lah. Jadi minimum lah. Minimum yang dinamakan pukul. Kalau ambil jari gini. Sah. Tak sah. Jadi biasa. Agak-agak macam mana? Minimum. Agak-agak. Yang dinamakan kita ambil. Good. Yang itu good. Dah nama pukul. Okey jadilah. Pedih-pedih cukup dah. Pedih cukup dah. Alah budak umur berapa? Nak kulit lembut lagi. Okey? Sekadar hajat juga. Dan jika banyak sekali pun, pukul banyak kali pun tak apa. Dia tak ada had. Yang penting hajat juga. Yang penting bukan pedih sakit, tidak. Banyak kali pun tak apa. Okey? Dan jika banyak sekali pun, tapi ada syarat nak banyak kali tu. Tetapi disyaratkan yang banyak kali pukul tadi, bahawa jangan ada pukulan itu bersangatan pedih. Jangan pedih sangat. Bersangatan pedih, sakit sangat jangan. Sekadar pedih biasa, pedih sikit, bukan pedih sangat. Okey. Macam mana cara nak tahu budak tu pedih ke tidak? Budak pandai berlakon. Ni, aduh dah. Kena sikit, kepak. Menangis. Pandai berlakon budak sekarang. Macam mana nak tahu dia pedih? Yang sebenar-benar. Senang aja. Pukul dengan tangan. Jangan pukul dengan rotan. Pukul dengan tangan kita. Jangan pukul dengan batang ubi. Jangan pukul dengan beluti 24. Jangan pukul dengan hanger. Jangan pukul dengan paip getah. Sebab kita tak tahu macam mana dia rasa. Mungkin tak rasa langsung. Mungkin terlebih kuat. Tak tahu. Jangan pukul dengan rotan. Bukan tak boleh. Nak tahu macam mana, sekadar hajat saja. Pedih itu
Cukup. Ngam-ngam je pedih. Tak nak terlebih pedih, tak nak langsung rasa gatal, garu, tak nak itu. Caranya pukul dengan tangan. Sebab apa? Sebab tangan kita kulit. Kita pun orang juga. Kita pun isi dalam kulit. Dia pun isi dalam kulit. Bila kita pukul dia, dia sakit, kita sakit juga. Sama je kita pukul. Kita sakit, dua-dua sakit. Sebab kulit dengan kulit. Jadi bila kita pukul, ya aku pedih ni. Kalau aku pedih, budak ni agak-agak dapatlah rasa tahap kepedihan. Pukul dengan tangan. Tapi tangan depan. Jangan ni. Ni orang Kelantan panggil nipah. Kepo gitu. Jangan hot tu sebab dia keras. Dia keras. Yang ni sakit, tak rasa. Dia kena sini. Sini rasa sebab semua ada saraf-saraf. Jangan gini. Macam ni. Jangan gitu. Dia gini. Sebab dia akan rasa pedih. Tak percaya tepuk tangan, pedih tangan kita. Okey. Itu antara caranya. Bukan kita tak boleh pegang rotan. Boleh. Dengan syarat, jangan bersangatan pedih. Tak apa. Aku pakai rotan pun aku dapat bajet. Okey, silakan. Aku pakai kayu beluti tapi dapat bajet cara. Tahu kayu beluti? Aku tahu bajet dia. Bajet silakan. Pukul betul seluk. Kalau dapat je tu silakan. Aku pakai hanger, aku tahu cara dia macam mana. Kadar kekuatannya macam mana untuk dia rasa pedih-pedih sikit. Silakan. Kalau boleh lah, sila. Okey. Maka tiada dikaitkan dengan 3 kali pukul juga. Tak syarat 3 kali. Sebab ada ulama' yang mensyaratkan 3 kali. Sekejap, siapa yang mensyaratkan 3 kali? Ibnu Suraish kata, bersalahan bagi Ibnu Suraish. Ia mengkaitkan dengan 3 kali juga. Ibnu Suraish kata maksimum 3 kali. Pendapat muktamad tak kira banyak mana sekalipun, dengan syarat jangan bersangatan pedih. Ibnu Suraish kata perlahan dan 3 kali, tak boleh lebih. Kenapa Ibnu Suraish kata 3 kali tak boleh lebih? Sebab dia kata arahan Jibril dekat Nabi ketika dalam Gua Hira, peluk Nabi suruh Iqra, 3 kali aja. Macam Ibrahim pendek katalah, nak balik dadu ni 3 kali aja. Kalau lebih, saya kena bantai lah. Itu pembohong. 3 kali aja. Iqra. Ma'an Nabi qari'in. Aku tak kerti. Jibril peluk lagi. Iqra. Suruh lagi. Ma'an Nabi qari'in. Aku tak kerti. Yang ketiga, Iqra. Tak kerti. Terus Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Maknanya Jibril suruh Nabi 3 kali aja. Peluk. Peluk tu macam buat lah. Macam pukul lah istilah tu. Kalau kata, baca. Aku tak kerti baca. Baca. Itu cakap. Tak. Jibril tak gitu. Iqra. Baca. Tak baca. Peluk. Peluk tu macam buat lah. Macam tindakan. Dan Jibril tindakan kat Nabi, tindak 3 kali saja. Lepas tu, dia baca. Jadi, kata Ibn Suraish, nak suruh anak dengan tindakan, pukul 3 kali saja. Tapi pendapat muktamad, tidak. Banyak kali pun tak apa, dengan syarat, jangan bersangatan pedih. Pukul dia laju. 100 kali. Tapi pedih sikit lah. Boleh lah. Okay. Allah. Dan jika tiada memberi faedah, melainkan pukulan yang pedih. Kalau pukul slow-slow, berapa kali pun dia tak peduli. Ini memang ikut perangai bapak dia sebiji-sebiji. Memang. Bapak dia memang kena sebiji-sebiji. Jenis kulit tebal. Jenis kulit tebal. Macam bapak dia. Pukul sikit-sikit, geli-geli aja. Jadi kena pukul pedih. Pukul pedih baru berkesan. Pukul biasa-biasa, yang pedih biasa-biasa tak kesan. Dia tak heran pun soalannya. Kalau pukul pedih baru dia buat, kalau pukul biasa-biasa dia tak buat, adakah pukul pedih? Kalau ikut kita, pukul pedih lah. Sebab itu je yang menggerakkan dia nanti. Jawapannya, tidak. Cuba baca tengok. Jika tiada memberi faedah, melainkan pukul yang pedih. Pukulan pedih baru dia buat. Tak pedih dia tak buat. Tiadalah dipukulkan dia akan pukulan yang pedih atas qaul yang muktamad. Tak sama macam cara kita fikirlah. Kita fikir, dia tak boleh. Pukul sikit-sikit, dia tak dengar. Dia kena pukul kuat, baru dia dengar. Kalau kita kata, pukul kuat lah, baru dia dengar. Tidak.
Tak boleh. Habis tu tak boleh cakap. Tak boleh pukul. Habis tu pukul perlahan mana gerak. Jadi tak payah pukul perlahan. Pukul kuat baru dia gerak. Pukul kuat jangan. Habis tu dia tak bergerak, nasihat aja. Sebab ini budak dia tak boleh tackle melalui keganasan gitu kot. Dia tak boleh tackle ini budak dengan keganasan. Ni hati dia lain sikit ni. Dia kena tackle dia dengan kelembutan. Maka tak boleh pukul. Nasihat, buat sedih-sedih, buat nangis-nangis. Gitu. Oh, lah kali ikut. Ayah dia nangis. Ya masuk dengan tiba-tiba semayang. Gitu aku pukul punyalah. Setiap kali nak semayang kena pukul kuat-kuat. Tiba-tiba mengalir air mata sikit. Wak, ambil minyak cakap pak bobo sikit. Baru aku terus pergi. Kadang-kadang ikut ayah tak boleh, ikut ibu boleh. Gila mak gila mat. Semayang. Nanti ayah marah tu gila. Gila mak. Ayah dah suruh, "Gay!" Mak bodoh. Pekak kau. Linga dia linga. Mak bodoh. Aku dah boleh. Cepat lagi. Ayah dia bangun dia lompat lagi. Heret, pukul kuat-kuat baru semayang. Mak kata, "Jangan gitu, gila. Ayah marah tu." Nyok lagi. Ada budak itu. Sebab tu bila pukul pedih, baru berjalan, baru berkesan, tak boleh pukul. Sebab setiap kali pukul akan datang satu kekerasan hati dia. Pukul makin kerah. Dia jenis lawan tau. Ada orang yang bila kita tindas dia, beruk dia naik. Ada. Kebanyakan orang Melayu kan. Lembek je. Try pijak kali tengok. Nak tengok orang Melayu mengamuk. Try tengok. Tu tengok dululah 13 Mei. Bodoh. Ya kan? Ya. Baik. Yo. Okey, baik. Boleh tak apa. Tak ada masalah. Kena pijak. Dia jadi gitu. Dah dia amuk. Tahu amuk? AMUCK. Bahasa Inggeris. Orang Inggeris, orang Barat, dia tak ada amuk. Hanya ada kat orang Melayu je amuk. Sebab yang mengamuk ni hanya orang Melayu je. Jadi dia tak tahu nak pilih perkataan apa, dia ambil perkataan Melayu. Tak percaya tu buat AMUCK. Cuba cari. Amuk tu hanya ada kat orang Melayu je bila kena pijak. Jangan duk main pijak. Amaran keras. Ini memang gitu, tapi baik, Allah baik. Kena pijak kepala, biarlah. Tengok nanti. Dia memang gitu. Dulu macam itulah orang Melayu. Dia sangat baik. Nak kongsi negara? Boleh. Orang lain tak bagi. Negara aku apa hal nak kongsi kamu? Kongsi boleh. Kena pijak? Tak apalah. Sabar. Cuba. Dia memang gitu orang Melayu ni. Dan ada budak-budak memang dia ada sifat itu. Bila ditekan, dia tolak. Tapi bila cakap lembut-lembut, dia lembik. Bila dia cakap kuat-kuat, dia macam berlawan. Lagi atas lawan. Sampai sanggup mati. Mati. Tapi bila cakap kalah dengan perempuan, misagi ni. Buka gelanggang. Kalau dia masuk kampung tu, gelanggang silat tutup. Nak bagi perhormatan kat dia. Misagi ni. Isteri satu tak berani tu. Tak berani. Yang berani orang utara je. Yang berani orang utara je. Belah Kedah tu dia berani. Dia lain macam sikit. Kita tak berani. Sebab apa? Hebat. Sebab dia kalah kan. Dengan kelembutan. Tapi mari sini. Mana Tok Guru silat? Tok Guru main sini. Mari masuk. Dia tengok kuda-kuda dia takut dah. Tapi bang, marilah bang. Iyalah. Bang, marilah. Kena heret dengan bini kilo gila. Kalah. Sebab dia memang gitu. Tapi cuba mari. Orang mari nak buat jahat, nak mari nak masuk kampung, buat gila-gila kat kampung. Tengok dia duduk depan. Tapi tengok perempuan, lembek perempuan. Semua lembek perempuan. Tapi kalah. Misai. Tengok misai serung, tengok misai. Begini. Tengok ni ketul-ketul lebih. Apa pasal? Memang gitu. Ada orang gitu. Dia kalah dengan kelembutan. Jangan dia tekan-tekan dia. Dia hanya nasihat saja. Ada orang memang kena katok. Dia macam pahat. Sekali katok, sekali gigi. Anak macam ni kena pukul lah. Tapi pukul yang tak pedih tadi. Ada. Tengoklah anak jenis apa. Anak nombor 1 mungkin jenis tu. Anak nombor 2 jangan pukul. Dia kasar. Dia ada tengok. Masing-masing ada. 10 anak, 10 perangai.
Jadi kita kena faham macam mana anak tu untuk kita nak buat. Okey? Okey? Seperti barang yang disebutkan dia oleh Kurdi, seorang ulama Kurdi, dia kata jangan pukul, kalau pukul tu pedih baru dia ikut, sebab dia ni jenis tak makan saman. Jadi tak makan saman, kalau kau pukul-pukul dia lagi tahan, lagi pukul lagi keras. Jadi guna kelembutan. Nasihat aja. Okey? Kata Kurdi, seperti disuruh puasa. Jangan lupa, umur 7 tahun pun suruh puasa juga, bukan sembahyang aja. Kanak-kanak apabila berumur 7 tahun suruh dia puasa. Dan apabila berumur ia 10 tahun dipukulkan dia jika tiada puasa seperti sembahyang. Kiaskan balik. Macam mana sembahyang begitu juga puasa. Cuma puasa ni ada khilaf ulama. Sebagai ulama kata puasa tak payah, sembahyang saja. Sebab Nabi kata murus sabiyya bis salah. Suruh anak kamu sembahyang, tak ada sebut puasa. Murus sabiyya bis salah was saum. Suruhlah anak kamu sembahyang dan puasa. Idza balagha sab'a sinin, umur 7 tahun. Nabi tak cakap gitu. Nabi cakap murus sabiyya bis salah, suruh anak kamu sembahyang idza balagha sab'a sinin, umur 7. Tapi mazhab Syafi'i dikiaskan dengan puasa. Ada mazhab lain dia tak kias. Maka tak nak puasa pun tak apa, yang penting sembahyang. Boleh juga nak amal yang tu. Tak payah puasa pun tak apa. Selagi tak balik lah maksudnya. Tak nak puasa tak apa. Yang penting sembahyang. Betul tak perlu macam ni? Perlu lah. Sekarang ramai tak orang puasa tapi tak sembahyang. Berlambak. Tu pakai seluar pendek, pakai ketat-ketat pergi pasar Ramadan. Tengok mulut merah. Free hair, rambut karat. Puasa? Makan. Puasa. Ingat aku tak puasa? Wajib. Wajib. Kita tak orang. Itu bab lain. Semayang? Tak semayang. Itu bab lain. Betul lah, memang bab lain pun. Puasa memang wajib. Cuma puasa yang 13 jam sanggup buat. Sembahyang yang 5 minit tak sanggup buat. Magic betul. Pelik bin ajaib. Sebab tu orang Pakistan, orang India lah, Pakistan, Bangladesh termasuk, India, Kerala, Tamil Nadu, atau kawan-kawan saya semua dulu, geng-geng tabligh. Geng dia buka kedai mamak kat Puncak Alam tu. Dia Tamil Nadu ada. Tamil Nadu tu nama tempat dia, bukan dia Tamil. Bukan dia tu, dia Islam. Tamil Nadu mazhab Hanafi. Kerala mazhab Syafi'i, bawah sikit tu. Bangladesh mazhab Hanafi. Dia orang, kita tanya, dia kata orang Melayu bagus dia. Apa dia? Puasa, semua puasa. Tara semayang pun puasa A. Dia, kaum dia kata, bangsa dia sembahyang tapi puasa susah. Itu baru logik. Puasa 13 jam, lepas tu tak boleh buat. Tak kira kadang-kadang dia sanggup, dia tak puasa. Tapi semayang, jemaah. Tinggal apa semua pergi jemaah. Cuba tengok dia orang. Itu baru logik, baru cerdik. Bukanlah cerdik, bukan kata bagus tak puasa. Barulah cerdik sebab puasa tu payah, sebab tu dia tak buat. Semayang tu senang, 5 minit, 10 minit. Kita terbalik. Puasa kita buat yang susah, yang senang tak buat. Magic betul kita ni. Kita ni macam-macam perangai. Akhir sekali, dia kata bagus. Dia kata orang-orang dekat kampung dia kan, tak puasa. Sebab lama, 13 jam. Semayang senang. Tapi semayang tak ada bagus. Tengah menega, azad menega je. Lepas tu semayang seorang-seorang, tak bagus. Dia tinggal menega, pergi semayang 5 minit, 10 minit pun kira. Puasa 13 jam tak boleh tahan. Oh logik. Ini puasa tapi tak semayang. Yang susah boleh buat, yang senang tak boleh buat. Jadi puasa pun kena suruh budak 7, 8, 9 suruh dia puasa. Dan tak boleh pukul kalau dia tak puasa. Umur 10 tahun kalau tak puasa boleh pukul. Dan tengok juga kesihatan anak tu sekali lah. Pandai-pandai bajet lah tu. Kalau macam mana dia ada kesihatan ke, tengok badan juga, bodang gini. Lapar, badan gemuk, lapar benda. Contoh kan. Tapi kalau gini kuru makan pun, sahur pun makan 2-3 butir. Tiba-tiba nak buka puasa pukul 2, pukul 3. Pandai-pandai lah kita. Tak apalah. Pandai-pandai.
Tapi badan gini lembek. Lembek apa? Buah lemak sikit tu. Umur 10 tahun. Badan besar tu dah. Tahan. Macam tu. Kena gitu. Kena pandai. Ya? Tengok keadaan. Lagi. Dan adalah hikmah dan illah sebab hikmah dan sebab dan illah pada yang demikian itu yang kena suruh umur 7, 8, 9 puasa dan sembahyang, dan pukul jika tak puasa dan sembahyang umur 10 tahun. Hikmah dia, sebab dia, supaya biasa ia memperbuatkan ibadah, supaya dia biasa buat ibadah. Mula daripada awal melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Bila dah jadi buluh, patuh. Nak boleh buat bengkok gitu. Patuh. Masa dia rebung tu kita boleh buat. Lama-lama buluh jadi gini. Dah besar kita potong. Kau tengok lemang aku gini. Boleh buat, tapi kena melentur buluh tu biar dia rebung. Bila dah kerah, dah umur 20, baru nak pukul. Dia tahan gini, buk balik. Tak boleh. Masih kecil lah. Masih kecil. Okey. Dan tiada ia meninggal akan dia apabila baligh. Bila dia baligh nanti, dia tak tinggal lah sebab kecil-kecil dah ajar. 7, 8, 9 nasihat. 10, 11, 12 ajar dengan keras. Kalau tak buat pukul. Berapa tahun tu? 6 tahun, 7 tahun. Bila dia baligh, dia tahu dah. Dia telah menerima didikan selama 6, 7 tahun. Okey apa? Dan tiada ia meninggal dia apabila baligh, apabila puasa ia akan dia. Bila dia mampu puasa, dia tak tinggal. Yakni akan puasa, tak tinggal puasa. Sekira tiada hasil baginya kesukaran yang tiada tertanggung pada adat. Lainlah kalau puasa tadi dia tak tahan sampai tak tertanggung. Ikut adatnya macam tak tertanggung. Tapi setakat sakit sikit-sikit, dia boleh tahan. Sebab dia dah berlatih berapa tahun. Dia ajar, dia asuh berapa tahun dah? 7, 8 tahun. Jadi setakat sukar sikit-sikit, dia boleh, ni lapar sikit, gastrik. Sikit gastrik. Bila dah ajar 7, 8 tahun, daripada kecil, dia boleh tahan. Setakat kesukaran sikit-sikit, dapat tahan. Tapi kesukaran yang tidak tertanggung pada adat, tak apa, tu kena buka lah. Itu bukan budak kecil, orang tua pun boleh buka. Ya? Dan jika tiada mengharuskan tayamum sekalipun. Apa maksud tayamum ni? Bukan. Maksud jika tiada mengharuskan tayamum sekalipun, maksudnya ada kesukaran yang tak boleh tayamum. Ada kesukaran yang boleh tayamum. Ni bab lain. Bab kalau nak ambil wuduk. Kadang-kadang air ada, tapi kena pergi ambil jauh sikit. Dia nak tayamum, boleh? Tak boleh. Tapi air tu jauh. Tak tahu ke mana air. Boleh tak dia tayamum? Sebab tak ada air. Boleh. Jadi kalau ada air di situ, sukar sikit, dia wajib ambil air. Sebab apa? Tiada mengharuskan tayamum. Kesukaran itu tiada. Kadar kesukaran itu tiada mengharuskan tayamum. Tak boleh tayamum. Sebab lebih kurang dalam 100 meter. 100 meter boleh tahan agak jawab. Tapi air di situ. Boleh tak tayamum? Tak boleh. Sebab tiada mengharuskan tayamum. Sebab kesukaran itu tak maksimum lagi. Tapi kalau 10 km jalan kaki, kan dah pergi, maka mengharuskan tayamum. Yang nak bukan dekat tayamum tu, nak kesukaran tu, nak ambil kesukaran tu. Jadi kalau kesukaran sikit-sikit yang tiada mengharuskan tayamum, bukan nak tayamum, nak ambil kesukaran tadi, maka dia tak boleh buka, dia puasa je lah. Sebab kesukaran tu sikit. Tapi kalau kesukaran tu yang mengharuskan tayamum, dengan maksud sukar sungguh, sampai kalau nak sembahyang pun kena tayamum. Kadar kesukaran tu, kalau kena di ketika puasa, bukalah puasa. Dia bukan nak cerita tayamum. Apa hal tiba-tiba cerita tayamum? Bukan. Dia nak ambil kesukaran tu. Kadar kesukaran tu yang dia nak ambil. Itu apa hal ada tayamum kat sini? Apa kena mengena puasa dengan tayamum? Nak puasa kena tayamum baru sah ke? Ke apa? Bukan. Nak ambil kesukaran tayamum tu. Tayamum kadang-kadang boleh tayamum jika sukar. Air jauh. Kadang-kadang air jauh juga, tapi tak boleh tayamum, tak sah. Sebab jauh, mu kata jauh tu, boleh pergi ambil.
Tak suka mana suka sikit aja. Tak mengharuskan tayamum. Dia tayamum juga, tak usah sembahyang. Sebab suka sikit kata suka banyak, tidak mengharuskan tayamum. Kadar kesukaran tu yang letak dekat Allah lapar. Kadar tu agak-agak sampai mati tak? Macam tu. Mati benda lapar gitu. Agak-agak hilang manfaat anggota tak? Hilang tangan ke, patah tangan, buruk tangan. Takkan tak makan 3-4 jam lagi nak buka dah jadi buruk tangan. Kadar kesukaran tu. Tak suka mana maka kesukaran itu tidak mengharuskan tayamum. Bermakna dia kena puasa juga, jangan buka. Macam ni dia nak tahan, dia dah dilatih tadi daripada awal. Jika suka sungguh, kalau nak ambil wuduk ni kena tayamum, sukar sungguh. 10 km air, maka boleh tayamum. Kesukar sungguh, dia dah rasa macam nak mati dah, macam tu dah. Lapar dia, tahap kesukaran tu. Boleh buka puasa. Tu nak cerita pasal tu. Tak ada kena-mengena pun dengan tayamum. Dan wajib, peringatan terakhir, dan wajib pula atas orang yang tersebut mengajar kanak-kanak lelaki dan perempuan. Orang yang tersebut tu siapa? Mak ayah dia lah. Lebih-lebih lagi ayah. Mengajarkan kanak-kanak lelaki dan perempuan, anak dia, sama ada lelaki atau perempuan, akan barang, akan perkara yang wajib atas keduanya. Wajib atas budak tadi. Banyak benda wajib bagi dia, kena ajar. Dalam sembahyang, ada tak yang wajib? Perkara yang wajib, kena ajar anak. Ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Dan barang yang sunat bagi keduanya. Ada tak dalam sembahyang tu sunat? Ada. Bagi tahu ni sunat, ni sunat, ni sunat, ni sunat. Kena bagi tahu gitu. Bukan suruh sembahyang aja. Puasa, ada yang wajib tak? Wajib begini, tak boleh makan begini. Ada yang sunat tak ketika puasa? Ada, baca Quran ke kan? Ajar dia. Yang wajib dan yang sunat. Itu maksud dia. Ajar ke anak lelaki, anak perempuan perkara yang wajib bagi budak tadi untuk sembahyang dan puasa, dan ajar perkara yang sunat. Baru dia tahu, ini tak buat pun tak apa, sunat. Ni wajib. Kena ajar sekali. Dan daripada segala hukum syariat agama Islam, ajar sekali lah, yang lain-lain sekali. Tutup aurat, tutup aurat kena ajar. Yang wajib mana, yang sunat tutup mana, begitu semua. Apa-apalah syariat Islam. Dan wajib disuruhkan keduanya dengan yang demikian itu. Dan jangan ajar aja, ni wajib, ni sunat, ni wajib, ni sunat. Okey, mu nak buat ikutmu. Jangan gitu. Ajar ni wajib, ni sunat. Hak wajib tu suruhlah dia buat. Takut-takut ajar yang wajib je. Betul suruh tak? Tak. Tak jadi juga. Ajar yang wajib dan suruh buat yang wajib tadi tu. Dan wajib dinyatakan bagi keduanya akan segala yang haram. Yang haram pun kena bagi tahu juga. Kalau sebab semayang gini, haram main. Haram tengah-tengah sujud tengok kok celah kangkang. Kena ajar budak-budak kan. Sebab apa dia buat? Tentang ayah dia tak ajar. Ayah dia kata suruh semayang aja, sujud malam-malam, gitu aja. Pernah tak bagi tahu? Kalau sujud, pusing kepala, tengok kat bawah, tengok orang belakang. Hukumnya haram. Ada ajar anak itu. Kalau ajar, dia tak buat lah. Kalau dia buat sekalipun, dia tahu benda tu salah. Tak apalah, cukup lah tu. Nak buat-buat lah. Yang penting kau tahu benda tu salah. Apa lagi? Tengah-tengah tu, jangan gelak-gelak dengan kawan-kawan. Haram, berdosa, batal semayang. Kena ajar yang benda yang haram sekali. Jangan duduk main-main gitu. Jangan duduk gelak. Budak-budak tengah semayang, benda tak lawak pun jadi lawak. Kawan tu nak bangun, sengit sikit dia. Tak boleh tahan gelak-gelak. Benda apa? Tak apa. Budak. Tapi kena bagi tahu. Tak boleh gelak, berdosa. Nanti batal semayang. Kena bagi tahu benda yang haram tadi tu. Macam tu juga puasa, samalah. Macam ni tak boleh, haram. Jangan ambil masa nak ambil wuduk tu, komo banyak-banyak. Keluar prek sikit je. Separuh telan. Jangan buat macam tu. Memang mak ayah tak tahu, tapi Allah tahu. Hukumnya haram, batal, bagi tahu. Dia buat juga. Biar. Dia bukan balik lagi pun. Tapi dia tahu dia telan tu haram. Cukup lah. Kita nak tu, dia sedar dia buat tu salah. Dah cukup dah. Okay? Apa lagi? Akan segala haram dan ditegah daripadanya. Dan bila bertahu ni haram, ni haram, ni haram. Lepas tu ya, kalau haram boleh buat ke? Ikutmu? Jangan gitu. Begitu haram dan tak boleh buat. Dia saja je, dia detailkan. Padahal bila sebut haram tu automatik lah tegah. Tapi dia takut orang lawyer buruk kan. Dia suruh ajar yang haram je. Dia tak suruh tegah budak tu buat. Maka dia kata kena ajar yang haram dan tegah daripadanya buat benda haram tadi. Okay.
Dan tiada ternafi wajib itu. Tak terangkat kewajipan tu. Daripada seorang ayah, tak terangkat kewajipan. Tidak ternafi wajib. Tidak terangkat kewajipan. Itu daripada orang yang tersebut, daripada ayah atau ibu tadi, melainkan apabila baligh kanak-kanak serta cerdiknya. Bila ayah dapat lega sikit ni, nak relax sikit, nak suruh anak je ni? Sampai bila? Sampai kiamat? Sampai kahwin? Tak. Sampai baligh dua. Baligh dan cerdik. Kalau baligh tapi jenis tak kurang slow sikit lah, tak cerdik, yang itu sampai dia cerdik. Tak cerdik sampai ke sudah, sampai ke sudah. Sampai mati. Baligh dan cerdik. Kalau dah cerdik dan dia dah baligh, maka ayah relax lah. Mu tangguh sendiri lah. Aku selesai lah. Aku nasihat sekali-sekala je. Lepas ni bangun subuh. Kok mu nak bangun tak nak bangun? Aku relax dah. Suara kasar dah bunyi tu. Mula suara halus. Mimpi dah dengan cerita, suara kasar. Nampak janggut dah ada sikit dah tu. Misai dah ada dah tu. Aku lega dah. Lepas ni sendiri tanggung. Anak dia tu, tanggung dia. Beritahu lah. Sampai dia balik. Aku ingat sekali-sekala je. Sebulan sekali ingat. Ingat semayang sekali-kali gitu. Kenapa tak suruh macam dulu? Tak ada, kau tanggung sendiri. Aku dah lega dah. Okay? Sampai balik serta cerdik. Dan pengupahan ajaran keduanya akan yang tersebut itu seperti hukum pengupahan mengajar Al-Quran dan adab. Kan nak kena ajar yang haram dan suruh jangan buat. Nak kena ajar yang wajib dan suruh buat. Nak ajar yang kena ajar yang sunat dan bagi tahu dia nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa kan. Yang tadi yang kena ajar macam-macam tadi. Kalau dia ajar sendiri, selesai. Kalau dia malah ajar, boleh tak dia nak suruh orang lain ajar? Boleh. Tak apalah aku nak suruh orang lain tu guru ke apa, tak kisah. Aku tak nak ajar, aku suruh orang lain ajar. Boleh. Aku sibuk. Syarikat aku besar. Banyak projek dapat juta-juta. Konon-konon juta. Jadi aku suruh orang lain ajar. Bila orang lain tu ajar dan apa yang dia ajar tu yang sepatutnya tanggungjawab bapak, dan lepas dah ajar dah sampai dekat anak tadi, lepas ayah dia. Walaupun bukan ayah dia ajar. Tapi ada ke orang sibuk nak ajar anak orang? Bayar. Tu dia sebut sini. Dan pengupahan ajaran, upah dia tu. Nak suruh ajar anak dia, upah. Siapa nak bayar upah? Okey? Daripada harta keduanya. Oh gitu. Harta budak tu kalau dia ada. Umur 10 tahun ada harta. Boleh jadi ada. Boleh jadi. Tok dia meninggal, tok kiri dia wasiat untuk adik, cucu aku. Anak aku tak nak bagi. Aku tak mau anak aku. Aku nak bagi cucu aku. Kadang-kadang datuk ni sayang pada cucu lebih pada sayang anak. Siap ayah nak pukul anak. Aku ada sini, kau jangan sentuh cucu aku. Dia cakap kat anak dia. Ni anak siapa pula ni? Ni anak saya lah ya. Aku ada, kau jangan sentuh cucu aku. Dia lain macam. Padahal dia dulu bantai anak dengan getah paip. Anak ni. Tapi bila cucu, jangan sentuh. Dia lain. Faktor umur lah. Dia punya sentimental tu lain macam sikit. Memang lain. Anak dia sebat. Bila sebab buat kesalahan, cucu buat kesalahan, biar jangan. Dulu saya ayah pukul, tu kau. Cucu aku jangan sentuh. Lain macam. Memang gitu. Lain. Jadi kalau kata dia banyak dapat duit mana-mana, dia ada duit, pakai duit dia pun boleh. Sebab untuk dia pun boleh. Kalau nak baca Quran, nak ajar, nak bayar yuran Quran, pakai duit dia pun boleh. Kalau ada. Okay? Maka jika tiada baginya, kalau budak tu tak ada duit, maka atas bapa keduanya. Baru bapak kena. Bapak lah atas harta bapak. Habis kalau tak ada bapak, atau bapak tak ada duit, atau bapak tak ada, maka atas ibu keduanya. Ini kewajipan ibu kalau bapak mati. Bukan kewajipan adik-beradik ayah. Entah mana pula dalam Facebook tersebar-sebar. Bila mati je seorang lelaki, kemudian adik-beradik si mati tadi, maksudnya adik-beradik pakcik-pakcik dia, berkewajipan untuk bagi nafkah lah apa. Mana? Ibu dia kan ada, ibu dia lah. Asal pula adik-beradik? Bukan kata tak boleh bagi, tak wajib. Nak bagi cerita lain. Ini sibuk dengan adik-beradik. Kau tahu tak, ni anak saudara kau kena bagi setiap bulan, kena bagi nafkah. Lah, tengok tu. Ibu dia asal pula adik-beradik si ayah ni. Ada saya baca dalam Facebook. Bila mati seorang ni, ada anak kecil-kecil. Yang wajib ni
adalah adik-beradik si mati. Bukan kata jangan bantu, jangan kata wajib benda tak wajib. Tapi kalau datuk ya mati anak ni, ada ayah dia, ayah dia tak mati lagi, datuk tu lah. Itu betul, wajib datuk anak itu ke atas ya. Ke tepi tak? Adik-beradik tepi, ke atas ya. Datuk tadi wajib ada nafkah yang wajib untuk anak. Untuk anak, bukan untuk anak pula, untuk cucu. Ya ada. Si mati itulah, si mati punya ayah, dia ada. Tapi adik-beradik mana ada? Jangan kata wajib benda tak wajib. Habis. Dan wajib atas waliul amr. Akan datang waliul amr siapa? Pemerintah pula. Ingat dapat jawatan, menang. Habis itu aja. Membangun ekonomi, tak sudah-sudah. Ekonomi tu dia pasal lah, kita tak nak bincang. Kita bukan ahli ekonomi. Bab agama ni, cerita agama ni. Habis agama rakyat macam mana? Apa tengok tu? Memerintah tengok tu. Dan wajib. Kat situ dah wajib. Tak buat berdosa. Siapa? Waliul amr, pemerintah. Yakni orang yang memerintahkan pekerjaan muslimin, iaitu imam. Ketua lah imam tu. Atau naibnya. Membunuh. Ambil tu. Cukup setakat situ. Kita sama akan datang. Pemimpin kena bunuh. Bunuh siapa pula ni? Maknanya maksud kena ambil berat sampai kena bunuh. Wallahu alam. Kita sambung minggu depan. Nantilah bila waktunya lah. Saya tak tahu ingat bila jadual. Akan datang tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.